masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat Malaysia semakin meningkat. Ia tidak hanya membabitkan golongan muda, malah ia turut membabitkan golongan warga emas. Ramai tanggapan yang menyatakan bahawa kesihatan mental adalah penyakit mental dan tanggapan itu adalah salah, dan masyarakat perlu mengubah stigma terhadap kesihatan mental. Justeru itu, kesihatan mental adalah sama penting dengan kesihatan fizikal kerana ia membabitkan aspek kesejahteraan tingkah laku, emosi dan spiritual dalam diri individu yang memberi kesan kepada kesejahteraan hidup dan hubungan seseorang individu itu sendiri dengan orang lain. Oleh itu adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan intervensi dan rawatan. Bagi objektif kajian kita, pertama sekali meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental. Kedua, menguraikan punca-punca yang akan membawa masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Seterusnya diikut dengan menerangkan kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya kesedaran kesihatan mental tidak diutamakan. Akhir sekali adalah untuk membincangkan cadangan yang sesuai dalam mengatasi atau meminimumkan masalah kesihatan mental. Kajian bagi kepentingan kesihatan mental dalam kalangan masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu analisis kandungan sumber maklumat perpustakaan berkaitan kesihatan mental. Penggunaan bahan baca yang sedia ada di perpustakaan sebagai sumber rujukan bagi mendapatkan maklumat berkaitan kajian yang dijalankan. Analisis kandungan menggunakan dokumen perpustakaan yang berkaitan dengan kesihatan mental. Interpretasi data dengan hasil kajian berdasarkan analisis kualitatif. Kesimpulan dibuat dengan menyimpulkan penemuan kajian dan menyusun cadangan untuk meningkatkan peranan perpustakaan dalam menyokong kesihatan mental masyarakat. Melalui metodologi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perpustakaan dapat berperan sebagai rakan sejawat yang berkesan dalam meningkatkan kesihatan mental masyarakat. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, tekanan akademik atau kerja yang melampau. Yang kedua, penggunaan media sosial yang tidak terkawal. Dan yang ketiga, stigma dan diskriminasi dalam diri. Dan yang keempat, masalah keluarga dalam pelbagai aspek. Kesan stres membawa kepada tekanan, keletihan dan perasaan berlebihan sehingga memberi kesan negatif kepada kesihatan mental seseorang. Yang kedua, boleh menyebabkan kebimbangan yang ketara dan menyumbang kepada isu kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Yang ketiga, potensi untuk pemikiran bunuh diri. Yang keempat, tahap produktiviti seseorang akan menurun secara mendadak. Dan terakhir, membawa kepada masalah kesihatan secara fizikal seperti migraine, insomnia dan kelesuan. Cadangan bagi mengatasi masalah kesihatan mental. Yang pertama, membina keyakinan diri dan harga diri yang tinggi. Yang kedua, mempelajari kemahiran berkomunikasi dengan bijak dan efektif. Yang ketiga, mendapatkan sokongan sosial yang kuat daripada keluarga, rakan dan juga komuniti. Seterusnya adalah mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam, makan dengan seimbang, tidur yang cukup dan juga mengelakkan pengambilan rokok, alkohol dan juga dadah. Dan yang terakhir, dapatkan bantuan profesional apabila mengalami masalah kesihatan mental atau mengalami gejala-gejala seperti kesedihan, kebimbangan, halusinasi, perubahan mood dan juga perubahan tingkah laku atau fikiran yang boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Terdapat beberapa teori yang dapat menerangkan kepentingan kesihatan mental. Yang pertama, utilitarianism. Falsafah ini menekankan kepentingan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui falsafah ini, dengan mempromosikan dan meningkatkan kesihatan mental seseorang, dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan keselamatan dan menurunkan penderitaan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, existentialism. Falsafah ini menekankan kebahagiaan daripada perspektif individu. Menerusi falsafah ini, kita dapat mengetahui bahawa dengan mempromosikan atau menangani masalah kesihatan mental, seseorang itu dapat menjalani kehidupan secara lebih autentik dan lebih benar kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, daripada segi feminist philosophy.
Secara melalui falsafah ini, kita dapat menangani hal-hal sosioekonomi seperti jantina, pekerjaan dan juga bangsa yang ditindas. Dan secara tidak terusnya, kita dapat meningkatkan kesihatan mental dan juga membantu masyarakat yang tertindas ini. Terdapat beberapa aspek yang kita boleh gunakan untuk menghentikan falsafah utilitarisme, eksistensialisme dan feminisme, iaitu dari segi prinsip utama dan pemahaman tentang kesihatan mental. Seterusnya, prinsip utama dalam falsafah eksistensialisme ialah menekankan kebebasan, tanggungjawab dan pencarian makna hidup individu. Dalam pandangan eksistensialisme, kesihatan mental boleh difahami sebagai keupayaan individu untuk memberi makna kepada kehidupan mereka sendiri. Kesihatan mental berkait rapat dengan pengalaman wujud seperti mencapai maklumat hidup dan pertumbuhan peribadi. Di samping itu, prinsip utama dalam falsafah feminisme ialah menekankan kesaksamaan jantina dan penghapusan ketidakadilan berkaitan jantina. Dalam konteks feminisme, kesihatan mental mungkin difahami sebagai hasil pembebasan daripada norma jantina yang memudaratkan pengiktirafan pengalaman wanita dan mengatasi ketidaksamaan dalam sistem kesihatan mental. Ini adalah penting untuk diingatkan bahawa pandangan ini adalah tidak monolitik dan terdapat variasi dalam pemikiran dalam setiap falsafah. Selain itu, banyak pendekatan kesihatan mental kontemporari menggabungkan elemen daripada pelbagai perspektif untuk menyediakan penjagaan holistik dan bersepadu. Secara amnya, masyarakat yang mempunyai pemahaman yang kukuh tentang pentingnya kesihatan mental ini adalah penting untuk membina masyarakat yang seimbang dan berkekalan. Masyarakat boleh mengurangkan stigma, menggalakkan persekitaran inklusif dan meningkatkan kesihatan mental di peringkat kumpulan dengan mengakui bahawa setiap orang mempunyai hak kepada kesihatan mental. Dengan meningkatkan kesihatan, mendidik orang ramai dan menyediakan akses yang sama kepada sumber kesihatan mental, masyarakat boleh menyokong kesihatan mental sebagai komponen penting kesejahteraan keseluruhan. Dengan ini membantu individu yang mempunyai masalah kesihatan mental ini untuk bergaul bersama masyarakat dengan sempurna.